Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, kita sambung. Sihat semua eh? Batuk-batuk pula cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kita sambung subtopik yang terakhir bab 5 transistor transistor. Okey, jadi untuk transistor ni pun tak banyak. Kita boleh habiskan hari ini. Cuma kena bagi fokus sebab ada beberapa perkara yang mungkin pening sikit, tapi kita cuba tengok secara detail lah kan. Rasa ada kelas hari tu siapa tah bentang itu. Okay, bab transistor. Okay, buku teks. Boleh rujuk buku teks muka surat 187. 187. Okey, muka surat 187 buku teks. Okey, kalau siapa yang tak ada buku teks, boleh rujuk pada paparan cikgu ni lah. Okey, dalam Google Meet, kehadiran kita setakat ni 12 orang. 12 orang. Okey, Tania, Agilan, Atira Sofia, Jihan, Akil, Arif Aizat, Bazil, Faris, Haziq, Fatih Ashikin, Sofia Adrina, Nurul Alia, Alia Farisha dan Amira. Okey, Tania. Kerana dapat bangun awal masuk kelas. Okay, bersama cikgu. Yang lain tak tahu pergi mana. Okay. Jadi muka surat 187. Okay, subtopik kita yang terakhir transistor. Okay, transistor. Okay, transistor ni dia komponen elektronik. Okay, komponen elektronik. Dalam handphone pun ada. Bentuk dia lain dah, kecil. Dalam handphone ni dia kecil, saiz dia. Okay. Kalau dalam TV dia besar sedikit lah. Jadi komponen elektronik lah. Gabungan-gabungan membentuk satu perkakasan elektronik ataupun perkakasan elektrik. Tengok cikgu asyik batuk ya. Minum air masak batuk. Jadi sebelum kita mula, okey, kita tengok objektif. Okey, objektif hari ini. Tak banyak apa objektif. Ya, ada mesej. More creative, reset. Okey. Objektif. Okey, pada paparan atas kepala cikgu ni. Okey, atas kepala cikgu ni. Okey, kita dekat transistor ni kan. Okey, jadi objektif pembelajaran kita fokus pada subtopik ini, terangkan fungsi dan penggunaan transistor. Okey, transistor sebagai penguat arus. Ni fungsi. Okey, kita pergi terus kepada fungsi. Okey, fungsi prinsip kerja air lemon Okey, nanti cikgu cari sekejap lagi. Okey, yang kedua, huraikan litar. Okey, litar yang terdiri daripada transistor. Okey, litar terdiri daripada transistor. Lepas tu transistor tu adalah sebagai switch automatik. Kalau sebut switch automatik, maksudnya dia berfungsi sendiri tanpa kita tekan switch. Itu maksud switch automatik. Jadi kita akan tengok dua perkara ni lah. Fungsi dia. Lepas tu kita detailkan prinsip kerja dia, iaitu transistor sebagai switch automatik. Okey, kita lihat dulu komponen transistor ni. Jadi gambar rajah dekat buku teks ni, okay, ni adalah komponen yang kita panggil transistor. Dia ada 3 kaki. Istilah kita panggil biasanya kaki lah, ada 3 kaki. LED, lampu LED ada 2 kaki.
Jadi setiap kaki ni sebenarnya dia ada nama dia. Okey. Jadi 3 kaki tu kita panggil yang pertama pengeluar, tapak dan pengumpul. Okey. Ada 3. Jadi pengeluar ni E ni simbol dia, simbol transistor. Kita ada 2 jenis nanti transistor. Okey, ada 2 jenis. Okey, ni simbol dia. Dan simbol dia bulat. Dalam tu dia ada 3 line masuk. Okey, ada 3 semua kan. Jadi untuk 3 tu setiap tapak tu dia ada nama dia. C. Okey, pengumpul. B, base. Okey, tapak. E adalah pengeluar. Okey, pengeluar. Kalau kita tengok 2 jenis simbol ni untuk 2 jenis transistor, dia sama, dia tak berubah pun. Pengumpul, tapak dan pengeluar. Dia sama sahaja kaki dia, 3 kaki ni kan. Jadi pengeluar ni apa fungsi pengeluar? E. Ni kawasan E ni. Kalau ni simbol bagi 2 transistor, 2 jenis yang berbeza. Berfungsi membekalkan pembawa cas, membekalkan. Okey. Tujuan dia bekalkan cas kepada pengumpul. Okey, ni pengumpul kan. Okey, pengumpul. Okey. Jadi pengeluar ni fungsi dia dibekalkan makanan kepada pengumpul. Okey, bekalkan cas kepada pengumpul. Tapak B pula, tapak. Untuk tapak ni tapak tapak. Okey. Tapak pula berfungsi sebagai untuk mengawal pengaliran pembawa cas. Okey. Fungsi dia adalah untuk mengawal pengaliran pembawa cas daripada pengeluar. Okey, pengeluar. Tadi ni kan pengeluar. Dia kawal cas yang mengalir ni. Okey, mengalir daripada pengeluar ke pengumpul. Daripada pengeluar pergi kepada pengumpul, dialah yang kawal. Okey, dia yang kawal. Okey, pengumpul C pula. Okey, pengumpul C pula berfungsi untuk menerima pembawa cas daripada pengeluar. Fungsi dia terima sahaja. Okey. Jadi senang cerita sebenarnya pengumpul ni, okey, pengumpul dia terima cas, okey, terima cas dengan syarat tapak B ni membenarkan. Okey, membenarkan okey, pengeluar pergi kepada pengumpul. Okey. Jadi sebarang perubahan arus pada tapak akan membawa perubahan kepada pengeluar dan pengumpul. Itu ada sedikit itu pembayang switch automatik. Jadi kita tengok kita ada 2 jenis transistor. Transistor yang kita kenal ni komponen elektronik ni, ni yang besar biasanya dalam TV, laptop mungkin ada kot yang besar macam ni kot. Okey, tetapi setiap perkakasan elektronik memang digunakan transistor ni digunakan. Okey. Jadi kita ada 2 jenis transistor. Okey, yang pertama NPN. Okey. NPN, yang kedua transistor PNP. Okey. Ni sebenarnya kita dah belajar ni. PN ni dekat tajuk sebelum ni diode. Diode kan. Diode ni kita ada okey, ni kita ada P, kita ada N. Okey, kita ada P dan kita ada N. P dengan N. Okey, P positif, N negatif. Okey. Jadi daripada semikonduktor yang kita belajar sebelum ni, itu ada 2 tapak iaitu diode, iaitu membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Untuk transistor ni dia sebagai switch automatik yang mana dia membenarkan arus mengalir dengan syarat dekat tapak ni pun ada arus. Kalau ada arus masuk pada tapak, arus tu akan mengalir. Okey, pada pengumpul dan pada pengeluar. Itu syarat dia. Sebab tu kita panggil transistor ni sebagai switch automatik. Okey. Jadi kita tengok yang 2 jenis transistor ni. Okey, yang pertama NPN.
Okey, NPN semiconductor ni Jadi NPN. Lepas tu pada simbol ni, pada simbol ni beza dia tengok dua ni simbol dia adalah anak panah. Anak panah. Jadi anak panah ni dalam simbol menunjukkan arah aliran arus. Arah pengaliran arus. Ingat pengaliran arus adalah daripada positif kepada negatif. Daripada positif kepada negatif. Okey, ingat untuk arus okey, arus arah pengaliran arus, tulisan tak berapa nak elok. Adalah daripada terminal positif kepada terminal negatif. Ini adalah arah pengaliran arus. Tapi untuk arah pengaliran elektron adalah di sebaliknya. Maksudnya daripada negatif kepada positif. Itu kalau arah aliran elektron. Okey. Jadi anak panah ni adalah arah pengaliran arus. Maksudnya daripada pengumpul dia pergi kepada pengeluar. Dia macam ni lah. Okay. Untuk transistor jenis PNP pula. PNP kita ada semiconductor. P ni kita ada dua. Positif ni adalah negatif. Okay. Kita tengok simbol dia. Sebenarnya untuk transistor ni kita lebih faham ataupun banyak kegunaan, banyak soalan yang keluar adalah simbol. Bentuk simbol. Dalam lita dia letak simbol. Dalam lita dia letak simbol. Jadi daripada simbol tu kita boleh tentukan sama ada jenis PNP ataupun NPN. Kalau ini transistor PNP, tengok arah adalah pengaliran arus adalah daripada E kepada B. Yang ini B kepada E. B anak panah dalam simbol menunjukkan arah aliran arus daripada B, B ke E. Yang ni daripada E ke B. E pergi ke B. Yang ni pada B kepada E. Beza dia. Jadi ini adalah PNP dan ini adalah NPN. Simbol ni, kena ingatlah simbol ni untuk NPN, simbol masuk untuk PNP. Boleh? Setakat ini? 9.51. Okey. Transistor banyak digunakan dalam lita digital seperti komputer, laptop. Apakah ciri-ciri lita yang bertransistor? Ciri-ciri lita yang ada transistor. Bagaimana transistor NPN dan PNP disambung dalam lita? Sambungan dia kena ikut kaki dia. Cikgu masa sekolah dulu, cikgu biasalah main dengan transistor, diode apa semua. LDR semua cikgu biasa sebab masa cikgu form 4, form 5, cikgu ada satu subjek iaitu subjek reka cipta. Reka cipta. Kamu pun biasanya kalau dulu cikgu kemerah hidup. Kemerah hidup pun ada belajar. Bila masuk tingkatan 4, tingkatan 5, sekolah cikgu dia ada satu subjek iaitu subjek reka cipta. Kita cipta sesuatu benda lah, kan. Macam saintis, kita cipta sama ada dari segi biologi, dari segi teknikal, kena cipta suatu benda. Jadi, cikgu untuk projek cikgu, sebab dalam SPM dia kena buat satu projek SPM. Jadi cikgu buat projek tu pengesan kelembapan. Cikgu cipta satu alat yang mana kalau pasu bunga, kita letak bunga dalam pasu kan. Kalau pasu tu kering, penggera tu dia akan berbunyi. Berbunyi, itu maksudnya pasu tu kering. Jadi kita kena siram pokok. Siram pasu. Siram air dalam pasu. Bila siram air dalam pasu, air tu masuk dalam pasu. Jadi bila sampai kepada sensor tu, sensor akan stop bunyi. Berbunyi. Jadi salah satu komponen yang cikgu gunakan adalah transistor. Transistor. Jadi cikgu banyak belajar dalam fizik adalah transistor kan. Tetapi
Kita kena cikgu belajar lebih detail lagi, cikgu pergi library cari berkenaan transistor. Dia ada 3 tapak. Jadi cikgu terpaksa buat komponen buat atas litar tu sambung. Jadi kita ada 2 jenis. Jadi setiap 2 jenis transistor tu kita kena pastikan, kena pasti dulu tapak. Okey, jenis dan tapak. Okey, sebab kita ada 3 kaki kan. Okey. Berbalik kepada ini, okey, satu litar yang bertransistor mengandungi 2 bahagian utama, iaitu satu litar tapak, okey, satu lagi litar pengumpul. Okey, litar tapak, litar pengumpul. Litar tapak ni maksud dia adalah kita tengok simbol transistor ni. Okey, kita ada B, okey, kita ada E, okey, kita ada C, kolektor. Ni pengumpul, pengeluar, ini tapak. Jadi B ni, tapak ni litar dia yang ini litar dia. Okey, litar tapak. Okey, pengumpul yang ni. Okey, litar pengumpul. Kalau dekat sini kita ada 2 jenis litar. Ini litar yang pertama, ini litar yang kedua. Litar lumba kan? Litar lumba. Litar ni adalah untuk arus, okey, mengalir dalam litar tersebut. Okey, jadi rajah kat bawah ni menunjukkan transistor NPN dan PNP. Okey, NPN dan PNP. Kalau P ni, ni PNP ni. Masuk kan? Kalau N ni, okey, kalau NPN, ini. Okey, ini masuk, ini dia keluar. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok litar yang pertama iaitu yang ada transistor NPN. Okey, kalau kita tengok transistor ni, arah arus adalah keluar iaitu daripada B kepada E. B kepada E. Okey, cikgu cuba besarkan sikit. 100. Okey. B kepada E. Pada masa sama, bila arus mengalir sini, sini pun adalah arah arus juga. Maksudnya arus masuk sini, dia pergi pada tapak, dia keluar kepada tapak E. Okey, macam ni Okey, jadi kita tengok sambungan bateri. Jadi sini bila keluar, maksudnya sini kaki dia adalah kaki tapak dia negatif. Okey, negatif. Jadi tapak ni arus masuk adalah positif sebab arus mengalir daripada positif kepada negatif. Jadi sini adalah negatif. Sini adalah positif. Sini adalah negatif, sini positif. Sini positif arah pengaliran arus arah pengaliran arus. Jadi sambungan yang pertama bateri. Jadi sini adalah positif. Jadi sambungan dia ke arah positif lah sebab arus akan mengalir ni keluar daripada bateri. Okey, masuk kepada mentor yang pertama, mentor yang kedua pergi kepada transistor. Okey, lepas tu dia masuk sini. Okey, dia keluar sini. Bila keluar sini, dia pecah dua. Okey, pecah dua. Satu dia masuk sini, satu lagi dia pergi sini. Okey, lengkaplah litar. Okey, ini litar pengumpul. Okey, litar pengumpul. Okey, untuk arus mengalir melalui transistor ni, syarat dia mesti ada arus mengalir pada tapak ni. Macam mana? Sebab tu dia letak satu lagi bateri 1.5 volt ni, 1.5 jadi arus pun mengalir dekat sini. Okey, dengan syarat switch ni kita tutup, masuk dekat sini L1 lampu 1 menyala, arus pergi dekat perintang, ini RB perintang lah, masuk sini dia tapis nilai arus. Jadi arus dah makin rendah. Okey, arus rendah jadi dia masuk sini, jadi baru arus yang besar ni boleh mengalir. Okey. Syarat dia kalau kita tutup sini baru L2 ni boleh nyala. Syarat dia macam tu. Sebab untuk arus masuk dalam transistor ni syarat dia mesti ada arus yang kecil pada tapak. Transistor ni syarat dia mesti ada arus mengalir ataupun arus masuk pada tapak baru arus besar boleh mengalir. Okey, jadi L2 ni syarat dia mesti ada lampu L1 ni mesti menyala. Barulah lampu yang kedua ni L2 boleh menyala. Sebab apa? Kalau L1 menyala maksudnya switch ni dia tutup. Bila switch tu tutup, okey, ada arus masuk dekat tapak. Bila ada arus masuk dekat tapak barulah okey, transistor ni dia buka switch untuk litar pengumpul ni. Jadi arus boleh mengalir, L2 akan menyala. Okey, kita tengok transistor jenis
PNP. Sebab tu dia macam kena bagi tumpuan sebab dia mungkin pening sedikit kan. Cerita dia. Dia ada cerita arus di dalam litar. Okey, kalau untuk sini pula, tengok sambungan bateri dia, terminal dia dah berubah. Okey, berubah sebab apa? Sebab dekat sini, okey, dekat apa tu, dekat pengeluar ni, okey, dekat pengeluar ni, sini adalah positif sebab arus masuk kan. Okey, arus masuk, arus bergerak daripada sini daripada E kepada B. Okey, jadi pada positif kepada negatif. So sini kaki dia adalah positif. Jadi sambungan dia bateri sini kita letak positif. Jadi arus mengalir masuk sini. Okey, sama juga L2 tidak akan menyala kalau L1 lampu dia tak menyala. Syarat dia mesti ada arus mengalir dekat LB ni. Okey, arus mengalir. Ini arus mesti mengalir dekat sini. Dalam litar ni arus mesti mengalir. Kalau tak mengalir dekat sini, lampu yang kedua ni tidak berfungsi. Okey, dia tidak menyala lah. Okey, nanti boleh baca ni. Okey, boleh baca. Cikgu terangkan secara rumusan. Okey, kita sambung kepada fungsi transistor. Okey, setakat ni ada soalan. Pukul 10 tepat. Ada soalan kelas? Syarat apa syarat tadi? Syarat transistor ke Faris? Okey, transistor dia ada syarat sebab tu kita panggil transistor ni sebagai switch. Okey, kita tengok transistor NPN. Cikgu cuba lukis cuba lukis. Cikgu cuba lukis kejap. Bulat. Minta maaf Okey. 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 Jadi ini adalah jenis NPN. Okey, jadi kita ada tapak E emitti C collector base B. Okey. Itu Cikgu Luki minta maaf tak cantik. Okey. Sebab cikgu lukis guna mouse sahaja. Cikgu ada beli pen tu tak sampai-sampai lagi. Okey. Kita tengok ni, ini adalah transistor. Okey, simbol. Okey, jenis N. Okey, P, N. Okey, transistor jenis NPN. Okey. Jadi, apakah syarat transistor ni, komponen ni boleh berfungsi? Syarat dia. Yang pertama, kita tengok arah pengaliran arus, maksudnya daripada B kepada E. Okey, maksudnya sini adalah positif, sini adalah negatif tapak dia. So, sini pun positif juga. Jadi, arah pengaliran arus, cerita dia di dalam transistor ni, arus akan mengalir dekat sini, dia masuk sini. Bila dia sampai dekat base ni, arus ni, dia tak boleh pergi kepada E. Syarat dia mesti dekat B ni mesti ada arus. Okey, syarat dia sini mesti ada arus. Arus dekat sini. Maksudnya mesti ada arus masuk dekat sini. Syarat dia mesti ada arus masuk dekat tapak. Okey, arus masuk dekat tapak. Kalau ada arus masuk kepada tapak, baru dia benarkan arus yang masuk tadi dekat sini dia keluar. Baru dia benarkan. Itu syarat dia. Okey, itu syarat dia. Okey, jadi dia nak pergi C kepada E. Sebenarnya C dengan E ni arus dia besar. Sebab apa besar? Cuba kita tengok litar dalam buku teks. Dia tak letak perintang. Untuk tapak syarat cikgu bagi tahu tadi mesti ada arus mengalir pada tapak. Tetapi arus pada tapak dia mesti sangat kecil sahaja. Okey, arus dekat tapak ni kecil saja. Sebab tu, okey, dalam buku teks kita tengok, okey, tengok yang ni kan. Itu kan ada dua tu. Cuba tengok dekat base. Dekat base dia letak perintang. Perintang ni
adalah rintangan untuk arus mengalir. Maksudnya bila arus mengalir pergi kepada perintang, jadi arus yang keluar daripada perintang ni arus nilai dia sangat kecil. Sangat kecil. Jadi sangat kecil sahaja diperlukan. Arus yang kecil sahaja diperlukan pada base untuk membenarkan arus mengalir pada tapak, pengumpul dan pengeluar. Itu syarat dia. Syarat dia mesti ada arus yang kecil pada tapak. Baru transistor dia benarkan arus yang besar mengalir untuk hidupkan suis lampu ke, hidupkan apa-apa sajalah, ataupun litar tu menjadi lengkap. Okey. Syarat dia B arus adalah kecil. Kalau arus besar apa jadi? Bila arus besar pada tapak, dia tak letak perintang dekat sini, transistor ni boleh rosak. Boleh rosak. Kedah tak bagi masuk. Ya Bazir, JNT ada ramai yang positif kan. Barang cikgu pun semalam baru sampai satu, dah berapa hari, 10 hari kot baru sampai. Yang cikgu beli satu lagi barang tu sebenarnya daripada China. Tersekat dekat Shah Alam sampai sekarang tak sampai-sampai. Dah 7-8 hari dah. Okey. Boleh apa tu Faris? Okey. Transistor sebagai switch. Kita pergi transistor kepada switch. PNP pula. Okey, kita pergi PNP. PNP. PNP cikgu kena lukis dululah. Satu bulatan. Kita ada tapak. Lepas tu arus dia adalah arus masuk. Okey. Okey. Okey, ini adalah jenis PNP. Okey, anak panah adalah sini. So, sini sama collect. Apa tu, pengeluar. Okey, pengumpul base. Okey. Dekat sini pula dia terbalik macam tadi Dia terbalik. Jadi, ni adalah arah pengaliran arus masuk. Jadi sini adalah positif. Okey. Jadi sini adalah negatif. Okey. Sini adalah negatif. Okey. Jadi arah pengaliran arus untuk yang ini pula. Untuk yang ini sama juga kita rujuk buku teks Buku teks kita rujuk kepada litar yang atas ni. Litar yang atas ni. Okey. Kita tengok yang ini. Jadi arus dia mengalir pada terminal positif pada negatif. Dia masuk sini arus. Dia masuk sini. Dia masuk. Jadi dia bila dia masuk sini, dia ada dua arah. Satu arah sini, satu lagi arah sini. Jadi dia tak boleh pergi kepada C ni. Kalau tak ada arus mengalir pada B. Macam mana arus nak mengalir pada B? Jadi kalau kita tengok kita tengok litar dalam buku teks. Ni litar ni litar yang kedua. Litar ni kita tengok litar ni. Jadi arus mengalir pada E kepada B. Ini kita ada satu litar, ini ada satu litar. Litar ni adalah untuk lampu yang pertama, litar ni untuk lampu yang kedua. Kalau tak ada bateri ni, tak ada bateri, dia tidak mempunyai arus yang cukup untuk ni sebenarnya ini ni bateri ni untuk litar yang ini. Untuk litar ini. Kalau tak ada yang ini, kita tak ada arus yang cukup untuk membenarkan litar ini berfungsi, iaitu litar kita panggil litar tapak. Ini litar tapak. Litar tapak. Jadi kalau ada arus boleh mengalir dalam litar tapak ni, dia akan membenarkan arus yang besar mengalir daripada LE pergi kepada LC. Dia pergi daripada sini IE, dia pergi kepada B, lepas tu dia pergi pada C, dia keluar. Baru lampu kedua ni boleh menyala. Lampu kedua boleh menyala. Dengan syarat, litar base ni, litar tapak ni berfungsi. Maksudnya kalau switch ni kita tutup, ada litar tapak. Ada litar tapak. Sama juga sini, kalau kita tutup, ada litar tapak. Litar tapak ni, dia membekalkan ni arah pengaliran arus dia tak sama. Daripada positif pada negatif. Jadi, dia jalan sini,
dia masuk sini. Okey, dia masuk sini, lepas tu dia keluar. Dia masuk sini, dia membenarkan arus LC pergi pada LB. Daripada pengumpul, okey, pergi kepada pengeluar. Yang ini pula daripada pengeluar pergi kepada C ni, mesti ada litar menjadi lengkap pada litar tapak ni. Iaitu mesti ada litar, mesti ada arus mengalir pada LB, pada B ni. Sebab IB ni adalah arus tapak. Okey, arus tapak. Okey, boleh Faris? Dia jadi dekat sini base tu mesti ada pengaliran arus baru. Okey, arus yang besar boleh mengalir dalam litar utama. Okey, litar pengumpul. Kita ada 2 litar ni kan. Kita guna ni 6. Okey, 6 volt. Okey. Shortcut. Transistor tu macam shortcut. Shortcut. Maksud shortcut tu macam mana? Ni sebenarnya litar ni kita nampak ni sebagai switch lah. Okey, sebagai switch. Maksudnya kalau dekat IB ni tak ada arus, okey, tak ada arus mengalir, jadi litar tu litar tak berfungsi. Okey, litar utama tidak berfungsi. Okey, litar utama tak berfungsi. Kejap lagi kita pergi dua jenis sensor. Dua jenis sensor, sensor untuk kebakaran dan sensor untuk waktu malam. Okey, litar untuk lampu bila malam dia menyala, bila siang dia padam. Okey, diguna transistor sebagai switch. Okey, jadi fungsi transistor sebagai amplifier arus. Okey, bila dia sebut istilah amplifier, okey, amplifier kalau kita pakai mikrofon kita panggil amplifier. Okey, perkakasan elektrik, okey, yang mana kita besarkan nilai arus. Okey, kita besarkan nilai arus. Jadi suara kita ni bentuk getaran. Okey, getaran. Jadi daripada getaran ditukarkan kepada tenaga elektrik dalam mikrofon. Okey, daripada mikrofon tu, daripada elektrik dia mengalir dengan nilai arus yang kecil. Jadi amplifier ni dia besarkan nilai arus pergi kepada speaker, jadi tenaga elektrik yang lebih besar dia besarkan arus. Jadi suara kita ada frekuensi yang berbeza, okay, amplitude yang berbeza. Jadi dia besarkan amplitude yang sedia ada. Suara kita contoh cikgu kata A, amplitude cikgu A tu mungkin berapa? Okay, berapa nilai dia? Tapi bila pergi pada amplifier kita boleh adjust volume. Okay, kita besarkan nilai arus, jadi amplitude tu tenaga lebih besar, tenaga elektrik lebih besar, amplitude pun lebih besar. Tetapi frekuensi yang sama, suara cikgu lah, bukan suara orang lain. Okay, jadi amplitude yang lebih besar sebab tu kita dengar pada speaker suara yang lebih kuat. Jadi fungsi transistor ni juga adalah sebagai amplifier arus. Okay, membesarkan arus. Okay, dibesarkan arus. Contoh rajah 5.14. Kita bercakap guna mikrofon, speaker suara menjadi lebih kuat. Dibesarkan. Okay, isyarat elektrik yang dihantar melalui mikrofon. Okay, boleh? Okay, jadi sebenarnya sini kita ada aktiviti. Okay, yang ni aktiviti ni adalah aktiviti dia buat contoh iaitu macam mana arus dapat dibesarkan. Okay, arus dapat dibesarkan. Okey, daripada aktiviti ni kita buat graf Pak CY lawan X yang mana ini adalah pengumpul. Okey, arus pada pengumpul, ini ada arus pada tapak. Arus pengumpul lawan arus tapak. Okey, jadi bila graf kita cari kecerunan graf. Kecerunan graf Y sama dengan Y pula. Kecerunan M sama dengan Y bahagi dengan X ataupun perbezaan nilai koordinat Y bahagi dengan perbezaan nilai koordinat X. Okey, tengok ni. Ini daripada aktiviti dekat atas. Jadi aktiviti dekat atas dia bagi tahu sini. Okey, bila dia buat macam ni dia dapat nilai 156 daripada nilai inilah. Okey, 156. Apakah maksud dia? Okey, ni beta ni, simbol beta. Cikgu pun tak tahu kenapalah dia guna simbol beta. Confuse nanti dengan bab radioaktif. Okey, simbol tu maksud dia apa? Itu adalah faktor
faktor penggandaan amplifier. Faktor penggandaan amplifier. Apakah faktor tu? Tengok dekat sini. Okey, perubahan arus tapak sebanyak 1 miliampere. Mili adalah 1/10 kuasa negatif 3. Okey, 1/10 kuasa negatif 3 ampere. Okey, kecil itu nilai 0.001. Okey, ampere. Akan menghasilkan perubahan sebanyak 156 miliampere di arus pengumpul. Okey, so dekat sini sebenarnya nilai arus yang kecil pada tapak memberi kesan kepada nilai pengaliran arus. Maksudnya kalau 1 miliampere akan memberi jumlah 156 miliampere arus. Okey, maksudnya cukup dengan 156. Okey, kalau 2, dia macam itulah, makin besar. Maksudnya kalau arus dekat tapak ni, sebab tu dekat tapak, ni dekat tapak kan base. Arus tapak ni memang kita kecil, kita letak perintang. Kalau tak letak perintang boleh tak? Rosak. Transistor ni boleh rosak. Sebab dekat IB tapak ni, dia hanya membenarkan arus yang kecil sahaja. Okey, kalau arus besar, transistor ni boleh rosak. Sebab switch dia, syarat yang cikgu cerita tadi, mesti hanya ada arus yang kecil je. Syarat dia, arus kecil ada, jadi arus besar boleh mengalir. Okey, arus yang besar boleh mengalir. Jadi dekat sini, 1 miliampere dekat tapak, kecil lah. Okey, nilai yang kecil. Okey, untuk perubahan sebanyak 156, membenarkan arus yang lebih besar mengalir. Okey, dalam switch. Okey, jadi dekat sini dia ada info sedikit. Kita tengok dekat sini kita ada dua jenis transistor, NPN dengan PNP. Okey, NPN dengan PNP. Okey, semua sama, cuma arah pengaliran arus tak sama. Tetapi, okey, jika ni IB adalah kosong, jika arus pada tapak, kita ada dua ni, satu tapak sini dan sini. Jika arus pada tapak ni adalah kosong, tak ada arus dekat tapak, maka arus dekat pengumpul ni pun adalah kosong. Maksudnya arus tak mengalir. Tak ada arus pada tapak. Arus pada tapak tak ada, arus pada pengumpul dan pada pengeluar tak ada arus mengalir. Arus tak boleh masuk dalam transistor, arus yang besar. Jadi dekat sini kita ada 3 kaki. Arus yang paling besar adalah dekat E. Dekat E. Sebenarnya arus pada E ni sama juga arus ini tambah dengan arus dekat sini. Cuma dekat sini dia tak tulis. Ingat arus pada E ni sama juga dengan arus B tambah dengan arus C. Arus B tambah dengan arus C, kita akan dapat jumlah arus pada E. Formula daripada ni lah. Daripada ni formula. Setakat ni ada soalan? Cikgu rasa tak sempat ini. Tak sempat nak buat quizzes. Ini baru kita pergi kepada fungsi transistor sebagai switch. Transistor sebagai switch. Kita nak masuk pula kepada pengiraan. Dia ada formula juga. Dia ada formula. Ada formula. Formula dia formula simple je. Dia tak ada formula pelik-pelik. Kita sambung. Pertambahan arus tapak IB yang kecil akan menghasilkan perubahan yang besar dalam arus pengumpul. Itu yang cikgu cerita. Jadi sebab itulah transistor ni berfungsi sebagai amplifier arus. Amplifier arus. Arus yang kecil. Arus yang kecil pada tapak. Memberi kesan kepada arus yang besar. Pengaliran arus yang besar kepada pengumpul dan pengeluar. Dalam litar bertransistor, bekalan kuasa atau bateri akan membekalkan beza keupayaan. Sekarang ni kita pergi kepada beza keupayaan. Sebelum ni kita banyak cerita pasal arus. Jadi dalam 1 litar bertransistor ni kita fokus pula kepada beza keupayaan. Tetap. Kenapa tetap? Sebab kita guna arus terus daripada bateri.
Okey, transistor memerlukan suatu beza keupayaan. Beza keupayaan BE. Okey, tapak hingga kepada ni BE ni base emitter. Tapak kepada pengeluar. Okey, tapak kepada pengeluar yang melebihi voltan minimum untuk berfungsi. Okey, tadi kita cerita pasal arus. Ini kita cerita pasal voltan pula. Jadi voltan yang cukup barulah transistor tu berfungsi. Tadi kita cerita ada arus kecil baru dia boleh berfungsi. Sekarang ni kita cerita pasal voltan. Ada voltan yang cukup, okey, baru arus boleh mengalir. Untuk memperolehi beza keupayaan yang kecil ini, sebab apa kecil? Sebab ada arus yang kecil. Okey, suatu litar pembahagi voltan boleh digunakan. Dalam kaedah pembahagi voltan, dua perintang dengan rintangan R1, R2 perlu disambungkan secara bersiri. Bersiri ni bersusun beratur. Okey, beratur. Okey, dengan bekalan kuasa seperti ditunjukkan dalam gambar rajah ni. Okey, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, okey, gambar rajah ni okey, gambar rajah ni, kita ada transistor. Okey, jadi sini adalah base. Okey, ada base. Ini kalau ada sini, dekat sini adalah base. Okey, jadi base ni, ini adalah voltan utama. Okey, sumber bekalan kuasa utama. Jadi pembahagi yang dia cerita ni, kita bahagi kepada dua. Satu litar yang pertama, okey, satu litar yang kedua. Kita ada litar satu, litar dua. Okey, litar satu, litar dua. Sini dia tulis V out. Okey, sebenarnya kalau pengiraan kita boleh letak sini V1, atas ni V2. Kalau kita nak cari beza keupayaan bagi litar yang pertama ni sebenarnya litar untuk tapak. Okey, litar untuk tapak. Sebab tu dia kata ni VBE. Okey, B kepada E. Jadi formula dia untuk cari V out, ni V out untuk cari beza keupayaan bagi litar ini, litar tapak ni adalah R2. Kita tengok sini perintang mana yang duduk pada litar tapak. Litar perintang R2. Jadi dekat atas kita letak R2, bawah kita tambah dua-dua ni. Okey, R1 tambah R2 darab dengan jumlah voltage ni. Okey. Tapi kalau kita nak cari voltan dekat atas pula, kita letak sini R1 pula. Okey, letak R1. Jadi R1 tambah R2 tetap sama. Cuma beza dia adalah dekat sini dan dekat sini. Beza dia. Okey, kita kena cari beza keupayaan bagi ni litar yang kedua, ni litar yang pertama. Okey, cikgu tak tahu buku teks ni dia tak detail macam buku teks sebelum ni. Jadi sebelum ni dia tunjuk V1, V2, pengiraan, contoh pengiraan pun tak ada. Okey, jadi kita macam kena kira sendiri. Nanti dalam soalan ada soalan pengiraan. Tapi dalam buku teks dia tak tunjuk. Okey, tak tunjuk pengiraan, contoh pengiraan. Sebab tengok pun tak ada pengiraan. Okey. Tengok voltan BE yang minimum untuk menghidupkan transistor jenis silikon dan transistor jenis germanium ialah 0.7 dan 0.3 volt masing-masing. Ini jumlah beza keupayaan. Paling minimum kalau ada voltan yang ada pada tapak tu, pada litar tapak tu, sebanyak tu baru transistor akan berfungsi. Ini kita cerita pasal beza keupayaan. Tadi kita beza pasal arus kan. Ini nilai. Beza keupayaan pada litar tu baru transistor tu boleh berfungsi. Setakat ni ada soalan. Tak ada contoh pengiraan dekat sini. Tak ada contoh pengiraan. Cikgu pun nak cari pengiraan dalam buku teks. Dia tak ada contoh pengiraan. Ini kita ada dua jenis. Ini kegunaan switch automatik. Yang pertama, ni tengok litar yang pertama ni litar switch kawalan cahaya. Litar ni adalah bertujuan dia kalau kita buat sambungan macam ni, waktu malam dia akan menyala. Lampu akan menyala. Maksudnya kita tak payah control switch. Tak payah on off, tak payah. Ni switch automatik. Sama juga sebagai kawalan suhu ni.
Okey, kawalan suhu ni kita letak thermistor, jap. Penggera kawalan suhu. Okey, penggera kawalan suhu kalau ada kebakaran, okey, ada kebakaran, penggera ni akan berbunyi. Okey, dia akan onkan switch dan akan berbunyi. Cuma sambungan ni dia tak letak. Okey, dia tak letak buzzer, tak letak buzzer, sensor, dia letak sensor thermistor ni. Okey, tapi dia tak letak buzzer, bunyi tu kan kalau ada kebakaran. Okey, kita tengok yang pertama, perintam peka cahaya. Okey, perintam peka cahaya ini penerangan dia ni ada kaitan dengan ni beza keupayaan setiap lita ni. Okey, sebelum kita masuk ni ada soalan. Cikgu rasa macam berat sedikit. Berat, banyak benda nak kena faham satu persatu. Okey, ada soalan setakat ini? Okey. Untuk dua jenis ni, okey, untuk dua jenis ni, sensor yang pertama ni lita switch kawalan cahaya. Okey. Kita ada satu komponen elektronik, okey, iaitu perintam peka cahaya. Perintam peka cahaya ni, okey, fungsi dia macam mana? Okey, tengok. Nilai rintangan, perintang ni memang dia memberi rintangan lah, R kan. Okey, nilai rintangan dalam komponen ni adalah tinggi apabila cahaya kurang. Okey, nilai cahaya, keamatan cahaya kurang. Bila keamatan maksudnya senang cerita gelap lah. Bila gelap, okey, rintangan dia akan menjadi tinggi. Kalau cerah, rintangan dia akan rendah. Okey, jadi sebenarnya ini adalah perintang ni berdasarkan cahaya. Kalau cerah, rintangan dia kecil. Kalau besar, rintangan dia, kalau malam, gelap, rintangan dia besar. Okey, ini adalah perintang peka cahaya. Okey, kita pergi kepada komponen elektronik seterusnya iaitu termistor. Termistor ni sejenis perintang juga. Sama juga dengan perintang peka cahaya. Okey, yang mana nilai rintangan dia ni adalah bergantung kepada suhu. Okey, rintangan adalah tinggi dalam keadaan suhu bilik. Dia terbalik Rintangan adalah tinggi kalau dia suhu dia rendah. Okey. Nilai rintangan adalah rendah okey kalau suhu bilik. Kalau dia di kesan kebakaran maksudnya suhu tinggi, rintangan dia akan menjadi rendah. Kalau sini gelap akan jadi tinggi, cerah akan menjadi rendah nilai rintangan dia. Sebelum kita pergi kepada switch ni, kena faham dulu komponen. Okay, komponen elektronik seterusnya. Dia tak cerita detail pasal komponen ni. Dia hanya cerita pasal fungsi sahaja. Kedua-dua sensor ni adalah sensor rintangan. Okay, sensor ni dia senang cerita rintangan yang boleh ubah. Okay, rintangan yang berubah secara automatik mengikut fungsi dia. Okay, kalau perintah peka cahaya, dia ikut cahaya, jumlah keamatan cahaya, cerah dengan gelap. Kalau termistor ni rintangan dia bergantung kepada suhu rendah dan suhu tinggi. Okey, suhu rendah dengan suhu tinggi. Jadi komponen ni digabungkan dalam lita. Okey, lita switch kawalan cahaya. Contohnya untuk perintah peka cahaya. Okey. Jadi dekat sini kalau gelap, okey, kalau gelap rintangan dia tinggi. Okey, rintangan dia tinggi baru boleh menyala. Okey, kalau cikgu nak cerita, cikgu cerita arus cikgu cerita arus. Masa kita ada 3 minit lagi. Okey, 3 minit lagi. Okey, dekat sini kita tengok lita ni. Transistor, kita tengok transistor dulu. Jadi ini arus dia daripada C pergi kepada E, arus dia. Syarat dia mesti arus ada pada B, base. Okey. Contoh waktu cerah. Okey, waktu cerah Waktu cerah rintangan dia rendah. Okey, kita cerita pasal arus mengalir. Arus mengalir daripada positif. Arus pun mengalir. Okey, senang cerita baik cikgu conteng-conteng.
Okey, kita pergi pada sini. Kelas, ada orang tak? Okey. Kita tengok sini Ada. Okey, arus daripada bateri Arus daripada bateri, dia masuk sini, dia pergi dalam litar bergerak, dia bergerak sini, dia pergi sini. Dia masuk dalam transistor, tersekat dekat sini. Tersekat sebab apa? Dia bergantung kepada B ni. Tapak. Kalau tapak ada arus mengalir, baru dia boleh mengalir. Okey, jadi mentol ni tak menyala lagi sebab litar tak lengkap. Okey, dekat sini dia ada simpang. Jadi arus mengalir dekat sini juga. Dia mengalir sini, dia pergi kepada rintangan yang pertama, perintang yang pertama. Jadi bila dia masuk sini, rintangan tinggi, arus yang keluar daripada sini lebih rendah berbanding arus dekat sini. Arus yang rendah dah ditapis oleh perintang yang pertama. Okey, jadi dia pergi sini. Okey, dia pergi kepada perintang yang kedua. Perintang ni perintang automatik iaitu peka cahaya. Okey, lepas tu dia pergi masuk simpang sini. Dia ada dua simpang kan? Okey, kita cerita kalau waktu cerah. Waktu cerah tadi dia kata perintang ni rintangan dia jadi rendah. Bila jadi rendah, arus boleh mengalir dalam ni. Sebab rintangan rendah. Okey, arus ini sebenarnya dah kecil sebab dah ditapis pada arc ni. Okey, jadi arus pun mengalir. Jadi arus yang mengalir dekat sini pembahagi, jadi arus yang kecil sahaja mengalir dekat sini. Pergi pada dekat perintang yang ini, ditapis lagi. Okey, ditapis lagi 1 kilo ohm. Bila ditapis, okey, arus tak cukup arus mengalir. Arus tak boleh keluar daripada sini sebab rintangan dia besar. Okey, sebab apa? Sebab arus dah bahagi kepada dua ni. Satu pergi sini, satu pergi sini. Arus pun mengalir dekat sini. Dia pergi sini, tak boleh lah sebab sini adalah arus mengalir keluar macam ni kan. Dia balik kepada sini. Okey, jadi senang cerita, dekat litar ini, litar pengumpul ni, tidak ada arus mengalir. Itu pada waktu cerah. Apa jadi pada waktu gelap? Okey, kita pergi waktu gelap, cikgu tukar color hijau. Okey, kita tengok bila waktu gelap, arus mengalir sama juga. Okey, pisah dua, sama juga. Okey, pergi dekat sini, arus dah makin kecil. Okey, bila pergi sini, bila waktu gelap, rintangan dia tinggi. Bila sampai sini, bila rintangan tinggi, dia tak, arus tu tak cukup untuk melalui, merintasi pada perintang peka cahaya sebab rintangan dia dah sangat tinggi. Jadi bila sangat tinggi, dia tersekat dekat sini saja. Bila tersekat saja, hanya arus yang mengalir dekat sini saja yang dapat pergi. Jadi arus dah tak pergi kat sini, jadi arus yang pergi sini lebih besar daripada yang tadi. Arus yang lebih besar daripada yang tadi sebab dia dah tak boleh tersekat dekat sini kan. Jadi arus dia adalah lebih besar daripada arus pada waktu cerah. Jadi arus dia lebih besar sedikit, dia hanya tapis 1000. Ini sebenarnya kita kena guna formula pula, V sama dengan IR. Jadi arus dia dah lebih besar berbanding pada waktu cerah tadi. Jadi bila arus yang lebih besar, okey, dia boleh mengalir pada perintang 1 kilo ohm ni. Jadi ada arus mengalir pada tapak. Ada arus dekat tapak ni, ada saja arus yang kecil, barulah arus yang tadi masuk sini, dia pun boleh boleh melintasi. Okey, masuk sini, litar menjadi lengkap. Lampu sini boleh menyala ataupun sensor lah. Sini kita boleh letak sensor apa-apalah. Okey, itu pada waktu gelap. Okey, pada waktu gelap. Okey, ada soalan? Itu cikgu cerita pasal arus. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Lemah tu. Lemah tu dia berat sikit tu. Topik berat. Okey, sekarang dah 10.33. Kita akan sambung minggu depan. Kita sambung, kita detail sedikit. Jadi kita akan sambung pada bahagian yang kedua. Kita tak dapat habiskan hari ini. Nanti cikgu ulang sedikit lagi. Minggu depan cikgu revision sikit, revise sikit. Lepas tu kita fokus kepada
sensor-sensor ni. Okey. Kita pergi kepada urutan tapak dan cikgu cuba cari soalan yang ada pengiraan. Dalam buku ada je soalan pengiraan, cikgu akan tunjukkan soalan pengiraan, lepas tu baru kita buat kuisis. Sebab kuisis cikgu memang ada pengiraan. Okey, boleh? Sebelum tu lupa kehadiran. Okey, kehadiran kelas hari ini mohon isi sebelum kita tamatkan kelas hari ini. Okey, mohon isi kehadiran pada hari ini. Okey, pada ruangan chatting. Okey, ruangan chatting tu sila isi kehadiran. Kita ada 15 orang. Okey, hari ini tarikh 29 Julai. 29 Julai. Okey, mohon isi sekarang. Okey. Okey, kehadiran hari ini setakat sekarang yang dah isi 10 orang. Okey, yang sedang isi dan yang telah isi Akif, Fatih Ashikin, Alia Farisha, Jihan, Sofia Adrina, Haziq, Sharifah Nur Zahira, Amira, Agilan, Bazir, Faiz Hilmi. Setakat ni kehadiran yang dah diisi. Okey. Baru 11 orang, kita ada 15, 4 orang lagi. Okey, Atira Sofia. Okey. Lai cepat isi. Okey, Arif Aizat. Kehadiran 13, ada 2 orang lagi. 2 orang lagi. Faris tak isi lagi. Lagi siapa lagi ni? Tak ada. Okey. Ada 2 orang lagi yang belum isi. Okey, Faris dah isi. Seorang lagi. Siapakah? Seorang lagi. Tengok seorang lagi siapa Pengetua. Pengetua tengah telefon cikgu ni. Pengetua apa tak isi kehadiran. Okey, tak apa. Siapa yang belum isi, lepas ni isilah. Okey. Sekarang 10.35, minta maaf cikgu ambil masa rehat 5 minit. Okey, kita sambung kelas minggu depan. Setakat itu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih cikgu. Okey.